Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi. Let Histrozi teach you history. Okey, jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-8 tingkatan 4. Tajuknya adalah pilihan raya. Alright? Jadi untuk fokus pada video kali ini, kita nak lihat tentang bagaimanakah proses pilihan raya umum dijalankan di dalam negara kita. Alright, subtopiknya adalah 8.2 dan dalam video ini kita nak tengok bagaimanakah peristiwa pilihan raya yang paling awal sekali yang pernah dijalankan di dalam negara kita. Alright, jadi ini kita nak tengok, mari kita tengok. Okey, sebelum kita adakan pilihan raya kita, alright, sebab kita tahu pilihan raya kita dah belajar dalam video sebelum ini, pilihan raya bertujuan untuk memilih pemimpin untuk menerajui kerajaan. Okey, dan salah satu reason kita buat pilihan raya pada waktu ini adalah untuk orang kata menumpukan ke arah berkerajaan sendiri ataupun untuk mencapai kemerdekaan. Jadi bagaimana cara dia untuk kita mewujudkan pilihan raya dalam negara kita? Apa prosedur-prosedur dia? So dekat sini kita akan tengok ianya bermula dengan rundingan pilihan raya. Okey, yang mana kita tahu pilihan raya umum yang kita adakan 5 tahun sekali itu adalah untuk memilih pemimpin dan pada peringkat awal ianya adalah untuk merintis jalan. Merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sebab kita merdeka pada tahun 1957. Pilihan raya umum diadakan pada tahun 1955. Jadi dekat situ kita tahu bahawa dalam masa 2 tahun kita nak merdeka, jadi kita kena buat pilihan raya. Jadi salah satu tujuan kenapa kita buat pilihan raya adalah untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okey? Jadi pada waktu inilah kita telah mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dan Raja-Raja Melayu telah bersetuju untuk membenarkan pemimpin-pemimpin tempatan ataupun negara kita untuk menjalankan pilihan raya umum ataupun pada waktu itu kita panggil sebagai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan sebab kita nak memilih ahli-ahli dalam badan perundangan. Dan badan perundangan pada waktu itu dinamakan sebagai Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Pada hari ini kita ada badan perundangan juga. Tapi saya nak tanya kamu semua, siapa tahu apakah nama badan perundangan kita pada hari ini? Kalau zaman dahulu badan perundangan kita nama dia MPP. Kalau hari ini apa nama badan perundangan kita? Kalau kamu tahu, kamu boleh turunkan jawapan kamu di ruangan komen. Alright? Jadi kita nak memilih ahli-ahli yang ada dalam badan perundangan. Alright? Dan pengisytiharan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald McGillivray ataupun pada waktu ini adalah Pesuruh Jaya Tinggi British. Sebab kita belum merdeka. Jadi kita tak ada pemimpin, kita tak ada Perdana Menteri lagi. Jadi ketua penjajah kita lah yang mengisytiharkan tarikh kemerdekaan kepada tanah Melayu. Alright? Jadi macam mana kita nak buat pilihan raya? Dia kena ada orang yang uruskan pilihan raya, betul tak? Jadi pada waktu inilah British telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Pilihan Raya yang dibentuk pada 1 Februari 1954 dengan 46 orang ahli dalam kalangan pegawai British. Okey, jadi mereka inilah 46 orang ahli inilah yang tugasnya untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya. Untuk mengkaji macam mana nak buat pilihan raya umum, nak buat dekat mana, apa lokasi yang sesuai untuk kita buat pilihan raya. Okey, dan pada hari ini sebenarnya Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini kita kenali hari ini sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Dahulunya kita panggil Jawatan Kuasa Pilihan Raya. Jadi Jawatan Kuasa Pilihan Raya inilah yang akan uruskan pilihan raya, yang akan mengkaji hal ehwal pilihan raya, yang akan mengira undi dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah orang kata latar belakang pilihan raya umum dalam negara kita. Jadi macam mana proses pilihan raya umum itu dijalankan? Alright. First kali, Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini dia akan tentukan dahulu apakah atau bagaimanakah sistem atau bentuk ahli-ahli yang akan ada dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Berapa orang nak pilih? Siapa je ketua-ketua yang akan ada dalam Majlis Perundangan Persekutuan? Baru kita pilih melalui pilihan raya. Jadi dekat situlah Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah mencadangkan dua bentuk. Dua bentuk MPP yang bakal diwujudkan. Kita ada bentuk A dan juga bentuk B. Alright? So bentuk A dengan bentuk B, majoriti ahlinya atau jawatannya sama.
Ada satu speaker, ada satu speaker. 3 orang ahli dilantik, 3 orang ahli dilantik. Sebelah wakil negeri, sebelah wakil negeri. Dan semua di bawah-bawah ini sama. Jadi ini tak penting untuk kamu tahu. Bahagian yang penting untuk kamu tahu adalah apa perbezaan antara bentuk A dan juga bentuk B. Alright. Bentuk A adalah ditetapkan dekat sini 60 orang akan dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya ada 60 orang yang akan bertanding. Okey, dan tarikh pilihan raya ditetapkan tidak lewat daripada November 1954. Sebab kita nak merdeka lah. Jadi kita nak cepat-cepat buat pilihan raya. Jadi ini cadangan bentuk A yang dibuat oleh jawatan kuasa pilihan raya. Lepas tu dia bagi satu lagi cadangan bentuk B. Yang lain semua sama, cuma ahli yang akan dilantik melalui pilihan raya ada 40 orang dan 8 orang ahli pula dilantik secara khas oleh Pesuruhjaya Tinggi British. So ada 40 campur dengan 8. Manakala tak ada tarikh tetap untuk pilihan raya bila akan dijalankan. Jadi ini bentuk B. Jadi kamu rasa sebagai pemimpin negara pada waktu itu kan, kamu lebih memilih bentuk A ataupun bentuk B dekat sini. Alright. Kita sebagai sebuah, ataupun kalau kita letak diri kita sebagai pemimpin, kita akan merasakan bahawa bentuk A lebih bagus. Bentuk A lebih menuju ke arah kemerdekaan. Jadi betul. Sebenarnya kalau kamu tengok, pemimpin-pemimpin tempatan ataupun ni Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan atau pemimpin tempatan lebih memilih bentuk A berbanding dengan bentuk B. Manakala British sendiri atau jawatan kuasa pilihan raya sendiri memilih bentuk B. Jadi kat sinilah berlakunya orang kata conflict of interest. British lebih memilih bentuk B, tapi kita lebih memilih bentuk A. Jadi apa yang berlaku? Disebabkan kita masih lagi di bawah penjajahan British, dekat situlah kita lebih kena ikut juga melakukan bentuk B. Maksudnya 40 orang saja akan dilantik melalui pilihan raya. Yang akan bertanding dalam pilihan raya, 8 orang lain dilantik khas oleh British. Kenapa kena ada 8 orang yang dilantik khas oleh British? Jadi hal ini telah orang kata telah buatkan pemimpin negara rasa macam kenapa jadi macam ni? Kenapa kita pilih bentuk A tapi last British nak buat bentuk B juga? Jadi tak perlulah bagi pilihan kan dekat situ. Jadi apa yang berlaku? Tunku Abdul Rahman and the gang dan pemimpin-pemimpin daripada pelbagai kaum yang lain telah mengadakan rundingan pilihan raya. Jadi ini adalah rundingan pilihan raya yang mana Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin negara yang lain seperti Tan Cheng Lock, TH Tan dan juga Datuk Abdul Razak telah bergerak atau berangkat ke London untuk berbincang. Untuk berbincang untuk orang kata mengubah ahli-ahli yang ada dalam ahli-ahli yang bakal bertanding dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi tujuan dia adalah untuk menyatakan hasrat kita bahawa kita tak nak 40 orang. Sebab bentuk B kita belajar 40 orang saja. Kita tak nak. Kita nak sebagai pemimpin negara, kita nak 3/5 daripada bilangan anggota pemimpin perlulah dipilih melalui pilihan raya. Kalau 40 orang saja, itu tak sampai 3/5. Maksudnya tak banyak orang yang pemimpin yang akan dipilih daripada kalangan pemimpin tempatan. Jadi kita cuba nak minta banyakkan sikit ahli yang akan bertanding dalam pilihan raya akan menjadi ahli MPP. Kalau boleh semua bertanding dalam ahli MPP. Tak perlu ada lantikan khas daripada British. Jadi itu apa yang kita nak. Jadi Tunku Abdul Rahman dia bawa Astrid ni bersama dengan kawan-kawannya untuk pergi ke London dan minta kepada British dekat sini. Jadi apa yang berlaku? Tunku Abdul Rahman berjaya berunding dengan setiausaha tanah jajahan British iaitu Oliver Lyttelton. Tapi yang menyedihkan rundingan untuk mendapatkan orang kata 3/5 ahli melalui pilihan raya itu gagal. Tak berjaya. British tak nak bagi juga lebih daripada 3/5 untuk bertanding dalam pilihan raya. Tapi British bertuju untuk menambah sedikit daripada 40 orang ahli, 40 orang yang akan bertanding kepada 50 orang dua ahli. Okeylah tu. Bertambah 12 orang. Lebih banyaklah. Alright, kalau bentuk A kita minta 60 kurang kepada 52. Okeylah daripada 40 orang kan. Jadi kat sinilah dianya telah mendapat persetujuan daripada British dan Parti Perikatan yang kita akan mempertandingkan 52 kawasan ataupun 52 lokasi sahaja. Dan ianya telah mendapat persetujuan daripada British dan juga Parti Perikatan dan kita dah tetapkan juga tarikh pilihan raya kita ditetapkan pada tahun 1955. Dan bila kita dah tetapkan, akhirnya pada Ogos 1954,
kita buat satu rang undang-undang untuk meluluskan kita menjalankan pilihan raya. Sebab ini merupakan langkah awal untuk kita ke arah kemerdekaan. Sebab kalau kita nak buat pilihan raya, kita kena ada undang-undang. Kita tak boleh buat macam tu saja. Jadi kita buat rang undang-undang untuk meluluskan kita menjalankan pilihan raya pada tahun 1955. Alright? Dapat dekat situ? Jadi itu adalah bahagian pertama, alright, untuk proses pilihan raya melalui rundingan pilihan raya. Dalam video yang akan datang, kita akan belajar pula bagaimanakah proses pilihan raya itu dijalankan di dalam negara kita. Kita nak tengok, alright, bagaimana proses dia daripada kita mendaftar pengundi, penamaan calon, kita mengundi, kira undi, sampailah keputusan pilihan raya itu dijalankan. Kita akan belajar pada video yang akan datang, alright? Jadi itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan belajar lebih banyak lagi dalam video-video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan bersama dengan saya, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okay, itu saja. Bye.